Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini dari Kuala Lumpur ialah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi ditolak oleh grassroots atau akar umbi UMNO. Mereka sangat-sangat marah dengan Zahid kerana beberapa perkara. Satu daripadanya ialah mereka rasa tertipu atas mantra Zahid, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Akhirnya dibukti bahawasanya itu satu pembohongan atau penipuan, dan Zahid telah setahun sebelum tu merancang untuk membuat deal dengan Anwar supaya Pakatan Harapan boleh memerintah dan Anwar boleh naik jadi Perdana Menteri yang ke-10. Setahun sebelum tu mereka dah rancang, tapi Zahid masih kata no Anwar, no DAP, no Bersatu. Bermaknanya dia menipu ahli UMNO. Dan tindakan untuk menyertai Kerajaan Pakatan Harapan selepas mereka berkata mereka tidak akan buat deal dengan Pakatan, mereka tidak akan menyertai Kerajaan Pakatan, dan mereka sanggup UMNO duduk dalam pembangkang. Biar 5 tahun sekalipun, mereka akan duduk dalam pembangkang dan tidak akan menyertai Kerajaan Pakatan Harapan. Akhirnya, mereka lompat masuk Kerajaan Pakatan Harapan dan hari ini menjadi baruah kepada Pakatan Harapan. Dan to make it worse, mereka salahkan Agong pula. Mereka kata ini titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Bukanlah mereka nak sangat duduk dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Yang sebenar mereka tak mahu duduk dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Tapi tak ada jalan lain. Sebab ini Agong yang suruh. Jadi gambaran mereka beri, Agong ni main politik. Dan kalau ikut perlembagaan, salah. Ini tindakan melanggar perlembagaan. Unconstitutional. Jadi nampak macam Agong ni melakukan kesalahan. Melakukan satu jenayah. Kerana seorang Agong tak patut terlibat dengan politik, tak patut campur tangan dengan politik dan tak boleh mengarah mana-mana parti politik untuk buat ini atau buat itu. Salah. Jadi gambaran yang mereka beri, Agong ni sudah melampaui batas. Agong has overstepped his authority dan Agong terlibat dengan membentuk kerajaan, dan walaupun UMNO tak mahu duduk dalam kerajaan, tapi UMNO dipaksa duduk dalam kerajaan oleh Agong. Ini gambaran yang mereka beri. Jadi ramai orang, terutama sekali orang kampung lah, mereka sangat-sangat duka cita dan tak puas hati dengan tindakan memburukkan Agong, dengan tindakan merosakkan imej Agong dan memberi gambaran yang Agong ni melakukan jenayah, melanggar perlembagaan. Dan tindakan yang terbaru ialah memecat atau menggantung beberapa pemimpin UMNO. Itu pun menjadi satu isu besar bagi ramai ahli UMNO, penyokong UMNO. Dan sekarang ni kontroversi tentang mengharamkan pertandingan untuk jawatan presiden dan timbalan presiden. Mereka rasa pengharaman untuk pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden ni is the last straw lah. Kalau orang putih kata the last straw that broke the camel's back. Selepas macam-macam penipuan lah, boleh dianggap juga jenayah yang telah dilakukan oleh Ahmad Zahid Hamidi, baik tentang menyertai Kerajaan Pakatan, menyalahkan Agong dan kata Agong paksa mereka menyertai kerajaan, penggantungan pemimpin. Dan sekarang ni selepas mereka menggantungkan mengharamkan pertandingan presiden dan timbalan presiden, apabila ditolak oleh ROS,
Mereka kata yang sebenar tak ditolak, dilulus. Walaupun ROS tolak, dia kata Menteri Saifuddin Nasution meluluskan. Jadi nampak Saifuddin ni menyelamatkan UMNO. Kalau tidak, pertandingan perlu diadakan untuk jawatan presiden dan timbalan presiden. Kena adakan pertandingan. Tapi sekarang ni dia guna Saifuddin ataupun Saifuddin membantu untuk mengharamkan pertandingan untuk jawatan presiden dan timbalan presiden. Dan ini melanggar perlembagaan juga. Jadi Saifuddin Nasution juga telah melakukan jenayah. Sebagai menteri, dia salah guna kuasa. Dia memberi exemption atau kekecualian kepada UMNO untuk tidak buka jawatan presiden dan timbalan presiden untuk ditanding. So, it's closed door. Jadi, banyaklah dalam, boleh dikatakan, beberapa bulan ni, banyak kesilapan, kesalahan dan boleh dianggap juga sebagai jenayah telah dilakukan oleh UMNO ataupun oleh Presiden UMNO. Jadi ahli-ahli memang tidak senang dengan semua tindakan ni. Jadi sekarang ni, siapa yang pergi berkempen di peringkat cawangan ke, bahagian ke, tak kisahlah. Kalau mereka di-identify atau dikesan sebagai tim Ahmad Zahid Hamidi, mereka ditolak. Ahli tak sokong. Jadi sekarang orang tak berani nak mengaku yang dia ni tim Zahid atau dia ni menyokong Zahid. Dia orang pergi kempen tanpa sebut nama Zahid. Kalau dia sebut nama Zahid Hamidi, habis. You tak menang, you akan kalah. Jadi sekarang ni akar umbi UMNO, grassroots UMNO akan tolak semua calon yang dari tim Zahid. Semua calon yang dilihat sebagai geng Zahid, mereka akan ditolak. Baik di peringkat majlis tertinggi ke, naib presiden UMNO ke, sampai ke di peringkat cawangan dan bahagian. Dan bukan saja untuk UMNO, tapi untuk wanita, pemuda dan puteri. Semua. Siapa duduk dalam tim Zahid, habis. Dia orang akan reject. Dia orang akan tolak tim Zahid. So sekarang ni kecoh. Zahid sudah tahu. Malam tadi Zahid ada mesyuarat. Dan dia beritahu semua calon yang bertanding di atas tiket Ahmad Zahid Hamidi ataupun bertanding sebagai tim Zahid akan kalah. Memang akar umbi UMNO, grassroots UMNO tolak. Ini termasuk orang macam Lokman Adam tu, yang secara terbuka dia kempen untuk Zahid. Dia pun sedang panik ni sekarang ni. Lokman Adam pun nampak macam malam tadi dia buat live dia tu, muka dia dah lain dah sekarang ni. Tak adalah makna cocky, arrogant macam dulu. Dulu kalau Lokman bercakap tu, cocky gila, arrogant gila. Sekarang ni dia pula macam terdesak. Oh, tak boleh lah kalau Ustaz Hadi buat macam ni lah, tak betul lah. Sepatutnya jangan tumbangkan kerajaan lah. Sepatutnya bagi kerajaan sekarang ni mencukupi 1 term 5 tahun. Tunggulah pilihan raya akan datang, PRU 16. Janganlah jatuhkan kerajaan. Ini sekarang ni nada dia sudah macam tu. Dan macam dah orang desperate. Kalau dengar Lokman cakap pun memang nampak yang dia desperate. Jadi Lokman ni, oleh kerana dia tim Zahid, dia pun menghadapi masalah sekarang. Mungkin dia tak boleh menang. So, sekarang ni, dia orang kena fikir cara mana nak mengatasi masalah ni. Kalau dia orang tidak buat sesuatu, kalau perkara ni berterusan, maknanya habis. Tim Zahid, geng Zahid akan hanyut, akan ditolak. So, kita tengoklah. Tunggu dan lihat apa mereka akan buat. Mereka kena fikir satu cara nak menipu. Kalau tak menipu, habis. Tim Zahid memang tidak akan menang. Seorang pun tidak akan menang. Baik siapalah, Lokman ke, tak kisahlah.
semua akan ditolak oleh ahli grassroots UMNO. So, kalau nak menang secara halal, tak boleh. Mereka kena tipu. Mereka kena tipu supaya result akhirnya, result atau keputusan pemilihan UMNO ni akan mengikut apa yang mereka nak, iaitu orang-orang Zayed menang semua jawatan. Dan Lokman pun sudah cakap, kalau tak kena gaya, kalau kita tak buat betul-betul, kemungkinan besar ahli MKT, Majlis Tertinggi dan juga 3 naib presiden akan dimenang oleh orang anti-Zayed. So bermaknanya 3 naib presiden, 25 ahli MKT, ketua-ketua bahagian dan juga sayap-sayap misalan wanita, pemuda dan puteri akan dimenangi oleh orang yang anti-Zayed. Dan kalau itu berlaku, 3 Zayed sebagai presiden, Tok Mat sebagai timbalan, maka mereka akan dikepung dengan orang-orang yang anti-Zayed. So ini Lokman sudah kata satu bahaya, sebab tak guna kalau presiden dan timbalan presiden sahaja dikelilingi oleh semua orang yang anti mereka. Assalamualaikum, salam sejahtera.